Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam Matematik Tingkatan 2 Silibus KSSM. Alright, jadi kita teruskan lagi dengan subtopik kita iaitu pemfaktoran. Jadi sebelum ini cikgu dah ajar berkenaan dengan pemfaktoran mudah iaitu kita menggunakan konsep FSTB ataupun faktor sepunya terbesar ataupun HCF. Tetapi kita sekarang ni kita nak belajar macam mana pula kalau kita ada pemfaktoran kuadratik. Mungkin adik-adik tak nampak apa perkataan kuadratik dalam buku teks, tetapi ini cikgu nak terangkan kepada adik-adik. Okey. Jadi apa tu kuadratik? Jadi kalau adik-adik ingat balik dalam proses pengembangan, okey, kalau kita ada kurungan dua kurungan macam ni, kita kembangkan kita akan jadi sebegini. Jadi sekarang ni proses tu terbalik. Kita diberi X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Kita nak kembalikan proses dia menjadi dua kurungan sebegini. Okey, jadi sekarang kita nak tahu apakah persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik ialah persamaan yang mempunyai unknown kuasa 2. Di sini unknown kita adalah X dan kuasa dia adalah kuasa 2. Alright, dan di sini pun kuasa 1. Tetapi yang paling penting dia mestilah kuasa 2. Dia tak boleh kuasa 3, dia tak boleh hanya kuasa 1. Dia mestilah ada kuasa 2. Dan persamaan umum dia mestilah dalam bentuk AX² campur BX campur C. Jadi adik-adik kena faham kat sini konsep AX² tambah BX tambah C sebab apa? Apakah nilai A? Okey, maksudnya nilai A tu ada dekat mana? Nilai B ada dekat mana dan nilai C ada dekat mana? Jadi cikgu dah tulis di sini, nilai A dia, adik-adik kena faham yang nilai A mestilah dia bersama-sama dengan X². Jadi kalau di konteks ini, A dia adalah nilai sama dengan 1. Okey. Jadi AX² campur BX dan B ni pula bersama X. So cikgu dah tulis ni A akan pair dengan X². B akan pair dengan X dan C tak ada pair. Alright, ini adalah konteks dia dan persamaan umum dia. Jadi adik kena faham apakah A, B dan C. By the way, X kuasa 2 dan X di sini boleh jadi berubah-ubah ya. Sebab apa? Unknown boleh berubah-ubah. Dia boleh jadi P, dia boleh jadi Q, dia boleh jadi macam-macam. Okey. Tapi jom kita tengok contoh dia dan macam mana nak buat pemfaktoran kuadratik ni. Pemfaktoran kuadratik ada berbagai jenis. Okey, dan ada beberapa cara. Okey, jadi cikgu akan terangkan beberapa cara. By the way, cara yang dalam buku teks, yes, adik-adik boleh ikut. Alright, tetapi cikgu menggunakan kaedah lain. Okey, iaitu nombor 1 di sini cikgu tuliskan iaitu kaedah mudah. Dalam kaedah mudah, untuk menggunakan kaedah mudah ni, hukum dia nilai A mesti 1. Kalau nilai A bukan 1, tak boleh pakai. Okey, kalau nilai A bukan 1 memang tak boleh pakai. Jadi macam nak tak nak memang kena kira A sama dengan 1. Jadi step dia kena cari faktor untuk C, kemudian tambahkan faktor C menjadi nilai B dan letakkan kurungan di faktor yang betul. Ini mungkin adik-adik macam apalah benda ni kan. Tapi tak apa, kita kena tengok dengan contoh. Jadi jom kita tengok apakah step pertama. Step pertama cari faktor C. Macam mana sekalipun cikgu lebih suka adik-adik tuliskan di dahulu apakah nilai A. Nilai A dia apa? Nilai A adalah nombor di depan X² di sini. Jadi nombor di depan dia adalah 1. So A sama dengan 1. B sama dengan berapa? B sama dengan 9, positif 9. Dan C sama dengan berapa? C sama dengan 14. Okay, C sama dengan 14. Step dia cari faktor C. Faktor C ada berbagai, which is faktor C boleh jadi antara 1 darab dengan 14 dan 2 darab dengan 7. Dan tak ada lagi, itu sahaja. Alright, dari sini kita tambahkan mengikut step kedua, tambahkan faktor C menjadi nilai B. Which is nilai B berapa? Jadi kita kena tambahkan di sini. Jadi 1 campur 14 berapa? Okey, 1 campur 14 sama dengan 15. Boleh ke jadi nilai B? Tak boleh. Tapi 2 campur dengan 7 jadi nilai 9. Jadi ini dah dikira faktor yang betul sebab apa? Dah dapat nilai B di sini. Jadi bila dah dapat, apakah step ketiga? Step ketiga, letakkan kurungan di faktor yang betul. Ini dah faktor yang salah, ini faktor yang betul. Jadi kita letakkan kurungan. Okey. Apabila kita letakkan kurungan, kita kena tengok nilai 2 dan 7 di sini positif atau negatif. Nilai 2 di sini positif dan nilai 7 pun positif. Jadi bila kita letak kurungan dan kita terus letakkan unknown di hadapan dia, jadi terus kita letak X campur 2
dan X campur 7. Ini adalah faktor untuk kuadratik di sini. Alright, memang cikgu cakap mungkin quite pening sikit untuk adik-adik, tapi tak apa. Kita cuba lagi untuk contoh yang kedua. Macam mana pula kalau ada negatif di sini? Okey. Pertama sekali tulis dulu nilai A, B, C. Nilai A berapa? Nilai A sama dengan 1, B sama dengan 7 dan C sama dengan negatif 18. Ingat negatif 18. Negatif 18 ada berbagai faktor, which is antara negatif 1 dengan 18, 1 dengan negatif 18, bermacam 2 dengan 9, 2 dengan negatif 2 dengan 9, dengan 2 dengan negatif 9, and then 3 dengan negatif 3 dengan 6, dan 6 dengan negatif 3. Ada lagi tak? 4 tak boleh, 5 tak boleh, 6 dah patah balik. Ini sahaja. Kita ada ini berbagai jenis faktor. Kenapa negatif? Disebab dia negatif 18. So kita boleh jadi berbagai negatif. Sebab negatif 1 darab 18, negatif 18. Dan sekarang kita kena jumlahkan dia. Okey. Dapat tak nilai 7? Target kita sekarang ni nak dapat nilai 7. Okey, nak dapat 7. Jadi negatif 1 campur 18 berapa? Negatif 1 campur 18 berapa? Dia akan jadi 17. 1 tolak 18 di sini, dia akan jadi negatif 17. Okey, sebab positif dengan negatif akan jadi negatif. And then negatif 2 campur 9 berapa? Negatif 2 campur 9 di sini akan jadi 7. Dah jumpa dah 7. Ini bukan, ini betul. Kalau kita cuba yang lain pun dia takkan jumpa nilai 7. Okey, yang lain takkan jumpa. Yang lain akan jadi yang lain. Jadi negatif 3 campur 6 di sini akan jadi 3. Okey, 6 tolak 3 di sini pun 3. So bukan. Jadi faktor yang betul di sini adalah negatif 2 dan 9. So kita letakkan kurungan, kemudian bila dah jumpa, terus saja ni letak nilai X tolak 2 dan X campur 9. Jadi itu adalah pemfaktoran untuk kuadratik kaedah mudah. Okey. Cikgu harap adik-adik faham ni dulu. Okey, cuba praktis, kena tengok balik hukum dia apa semua. Kalau tak faham, tak apa, ulang balik. Dan kalau ada masalah juga, sila tinggalkan komen di bawah. Dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Okey, jadi itu saja daripada cikgu. Terima kasih, jumpa lagi.